Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dapat kita semua bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang kita lihat pada beberapa minggu yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan suatu doa ataupun suatu zikir yang Nabi sentiasa mengucapkannya setiap hari, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang, yang mana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, doa ataupun zikir ini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda wafat. Baik, kita lihat hadis ini. Qala sami'tu ibna Umar yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Daripada Jubair bin Mut'im katanya, aku mendengar Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini pada waktu petang dan pada waktu pagi. Setiap hari, setiap pagi dan juga setiap petang, Nabi akan sentiasa membaca doa ataupun zikir ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan dalam urusan agamaku dan urusan duniaku, wa ahli wa mali, dan pada ahli keluargaku dan pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah perasaan bimbang dan takutku. Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi, dan peliharalah aku daripada sebelah hadapanku
dan daripada sebelah belakangku, wa an yamini wa an shimali, dan daripada sebelah kananku dan daripada sebelah kiriku, wa min fawqi, dan daripada sebelah atasku, wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu daripada disambar, iaitu ditimpa azab daripada sebelah bawahku. Dalam kelas-kelas yang sebelum ini kita dah menyebutkan berkenaan dengan bahagian awal doa ini, iaitu Nabi memohon al-afwa wal afiyah, memohon kemaafan dan kesejahteraan fi dunia wal akhirah, di dunia dan juga hari akhirat. Al-afwa, kemaafan ini merupakan suatu perkara yang kita mohon kepada Allah, yang mana di samping kita memohon pengampunan daripada Allah, kita juga disuruh memohon kemaafan daripada Allah, yang mana apabila Allah memberikan kemaafan kepada hamba-hambanya, dia akan memadamkan segala kesalahan yang telah mereka lakukan, segala dosa yang telah mereka lakukan ketika di dunia, seolah-olah tak pernah pun mereka lakukan apabila Allah mengurniakan seorang hamba itu kemaafan. Manakala kesejahteraan, Nabi sebut dalam banyak hadis yang lain, tiada suatu perkara yang lebih baik selepas daripada keyakinan ataupun keimanan yang dikurniakan kepada seorang hamba itu, melainkan adalah kesejahteraan padanya. Dan ini juga doa, antara doa yang Nabi ajarkan, supaya kita minta kepada Allah untuk diri kita dan untuk orang yang telah meninggal dunia. Antara doa yang diajarkan Nabi ketika kita nak pergi ke kubur, melawat kuburan, kita minta Allah kurniakan afiah untuk diri kita dan kepada para penghuni kubur. Dan kita juga telah menyebutkan berkenaan dengan al-afwa wal afiyah ini, Nabi juga sebut kalau dalam bahagian yang pertama doa ni fi dunia wal akhirah, itu secara umum. Kemudian Nabi menyebutkan secara detail, as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini, dalam urusan agamaku. Nabi dahulukan urusan agama, kemudian baru Nabi menyebutkan wa duniyaya, dan dalam urusan duniaku. Kerana perkara yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah Allah memberikan al-afwa wal afiyah dalam urusan agamanya. Kerana jika agamanya baik, maka tentulah dunianya juga akan turut mendapat kebaikan. Tetapi sebahagian hamba ada yang Allah perelokkan urusan dunianya, tetapi Allah tak berikan afiah dalam urusan agamanya. Walaupun mungkin di sisi, dalam urusan yang berkaitan dengan dunia, mungkin Allah permudahkan, Allah berikan kesenangan dalam urusannya, Allah kurniakan nikmat, rezeki yang banyak kepadanya, tetapi Allah tak memberikan hidayah kepadanya. Mungkin dia bahagia di dunia, tapi dia takkan mendapat kebahagiaan pada hari akhirat nanti. Sebab tu Nabi dahulukan fi dini wa dunyaya, pada urusan agamaku dan urusan duniaku. Kerana sesiapa yang Allah berikan al-afiyah dalam urusan agamanya, tentulah dia akan bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan kemudian Nabi menyebutkan dalam doa ini supaya Allah memberikan al-afwa wal afiyah fi ahli, pada ahli keluarga. Itu di samping kita minta Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan kepada kita dan juga urusan kita, begitu juga kita doa kepada Allah supaya Allah berikan perkara yang sama kepada ahli keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita.
wa mali, dan begitu juga dalam harta benda kita. Ahli keluarga dan juga harta benda ini antara amanah yang Allah kurniakan kepada seseorang itu. Yang mana kalaulah mereka menguruskannya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan dapat menjadi sumber pahala bagi dirinya secara berterusan, bahkan selepas kematiannya. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ada 3 perkara yang akan berterusan memberikan manfaat kepada orang yang telah mati. Itu antaranya adalah sedekah jariah, iaitu hartanya yang dia ada ketika dia masih hidup, dia gunakan, sedekahkan, infakkan pada jalan Allah. Dia akan dapat ganjaran yang berterusan selepas kematiannya. Begitu juga jika dia ada anak yang soleh yang merupakan ahli keluarganya, mendoakannya, juga dia akan dapat ganjaran yang berterusan selepas daripada kematiannya. Sebab itu Nabi mohon kepada Allah supaya diberikan al-afwa wal-afiyah pada ahli keluarga dan juga pada harta benda, kerana ia boleh menjadi suatu sumber kebaikan yang banyak kepada seorang itu berterusan walaupun selepas daripada kematiannya. Ini semua kita dah lihat pada minggu-minggu yang sebelum ini. Di pagi ini insya-Allah kita akan sambung bahagian yang seterusnya bagi doa ini, iaitu Nabi menyebutkan di sini, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Baik, aurat. Bila kita sebutkan aurat itu merujuk kepada suatu perkara yang memalukan kita apabila ia tersingkap ataupun dilihat oleh orang yang lain. Jadi aurat itu dia ada 2 jenis. Iaitu aurat yang dipanggil aurat hissiyah, iaitu yang melibatkan fizikal kita. Yang mana Allah perintahkan supaya kita menutup aurat kita. Sama ada lelaki ataupun wanita, ada aurat masing-masing yang perlu untuk kita tutup. Dan ia merupakan perintah daripada Allah. Ini berbeza dengan syaitan, yang mana kalau kita lihat dalam Quran, Allah nyatakan Allah perintahkan manusia supaya menutup aurat mereka. Manakala syaitan ingin supaya aurat tersebut dibuka. Kerana membuka aurat itu ia menjadi suatu perkara yang asas yang membawa kepada dosa yang lebih besar. Kita tahu dalam Quran Allah menyebutkan berkenaan dengan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina itu. Dan antara perkara yang menjadi pemula yang mendekatkan seorang itu kepada zina adalah dengan membuka aurat, menayangkan aurat. Jadi sebab itu Allah perintah supaya kita menutup aurat kita. Tapi sebaliknya syaitan ingin supaya aurat tersebut dibuka. Kerana ia merupakan pintu kepada maksiat yang lebih besar yang akan berlaku selepas daripada itu. Kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah 24 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Qul lil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, itu daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah. Wa yahfazu furujahum, dan supaya mereka memelihara kemaluan mereka. Zalika azka lahum, demikian itu lebih suci, lebih dapat memelihara kehormatan mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha mendalam pengetahuannya terhadap apa yang mereka semua kerjakan. Walaupun mungkin sekadar pandangan mata, jadi Allah tahu dengan mendalam apa yang manusia itu lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan ni bukan sekadar untuk lelaki semata-mata, tetapi Allah perintahkan kepada dua sekali. Wa qul lil mu'minina, di sini qul lil mu'minati, spesifik secara khusus pada lelaki dan juga kepada wanita. Wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahun, dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan mereka. Illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir daripadanya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka ke atas dada mereka. Jadi ini perintah daripada Allah supaya orang-orang yang beriman di kalangan lelaki dan juga wanita menundukkan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan menutup aurat mereka. Dan satu lagi ayat Allah sebut dalam surah 7, surah 33 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah, perintahkanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, supaya mereka melabuhkan pakaian mereka dan menutup seluruh tubuh mereka. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, demikian itu lebih sesuai supaya mereka dikenali sebagai wanita-wanita yang muslim, yang beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan perintah Allah ini, iaitu untuk menutup aurat mereka. Baik. Jadi ini antara ayat yang menyebutkan berkenaan dengan perintah-perintah daripada Allah supaya
lelaki dan juga wanita, khususnya untuk menutup aurat mereka. Dalam hadis banyak Nabi sebutkan juga berkenaan dengan perintah untuk menutup aurat ini. Kemudian dalam surah 7 ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana syaitan itu telah mengeluarkan, telah memperdayakan kedua ibu bapa kamu, iaitu Nabi Adam dan pasangannya, dan mengeluarkan mereka daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Dan ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka. Liyuriyahuma sawatihima. Lalu memperlihatkan aurat mereka berdua, yang mana sebelum itu ditutup. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan itu, dia melihat kamu. Dia dan kaumnya melihat kamu daripada arah yang kamu tak dapat untuk melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai awliya, sebagai teman rapat, sebagai pemimpin, sebagai penasihat bagi orang-orang yang mereka tak beriman kepada Allah. Jadi Allah menyatakan di sini, antara keinginan syaitan adalah supaya aurat manusia itu disingkap, kerana ia merupakan antara asas yang membawa seorang itu kepada maksiat yang lebih besar lagi daripada membuka aurat itu. Dan Allah menjadikan syaitan itu sebagai awliya, sebagai teman rapat, penasihat kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, bila mereka membaca ayat-ayat Allah, mendengar perintah-perintah Allah, antaranya adalah menutup aurat itu, mereka segera berusaha untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah itu. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka terpedaya dengan godaan daripada syaitan, antaranya adalah dengan menghasut supaya mereka membuka aurat itu. Ini dipanggil aurat hissiyah, iaitu yang kelihatan pada fizikal kita. Dan Allah perintahkan supaya ia ditutup. Dalam doa yang kita baca tadi, Nabi memohon kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Satu lagi yang disebut sebagai aurat adalah merujuk kepada aurat ma'nawiyah, iaitu suatu perkara yang dilakukan. Jika ia diketahui oleh orang lain, maka kita akan merasa malu. Itu juga suatu disebut sebagai aurat ataupun suatu keaiban.
Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ith faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Daripada An-Nawas bin Sam'an al-Ansari katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, tentang kebajikan, wal ith, dan tentang dosa. Faqala, lalu jawab baginda, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, kebaikan yang datang daripada akhlak. Wal ismu ma haka fi sadrika. Dan dosa itu adalah apa yang menyesakkan dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan engkau benci, engkau tak suka jika ia diketahui oleh manusia. Dalam hadis ni, Nabi menyebutkan berkenaan dengan suatu yang disebut juga sebagai aurat ataupun suatu keaiban, yang mana jika ia diketahui oleh orang lain, maka kita akan berasa malu atau berasa benci dengan perkara tersebut. Itu merujuk kepada dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bila kita mohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, iaitu dengan sama ada aurat hissiyah, iaitu fizikal itu, ataupun aurat maknawiyah, itu merujuk kepada segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala aib kita dan segala dosa yang kita lakukan, supaya ia tak menjadikan kita ni hina di sisi pandangan mata manusia. Dalam hadis yang lain, qala Salimun sami'atu Aba Hurairah yaqul sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afah illa al-mujahirin wa inna minal ijhar an ya'mal al-'abdu bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu fayaqulu ya fulan qad 'amiltul barihah kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Ya bersalim, katanya aku mendengar Abu Hurairah berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Setiap daripada kalangan umatku ini akan diberikan dengan kemaafan. Allah akan memberikan kemaafan, akan mengampunkan mereka, illal mujahirin, melainkan golongan yang mujahirin, iaitu yang menzahirkan dosa yang mereka lakukan. Di setiap manusia, walaupun tinggi mana keimanan dia sekalipun, dia pasti akan melakukan dosa dan juga kesalahan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam itu, setiap manusia itu adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang-orang yang banyak melakukan dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Dan Nabi sebutkan setiap anak Adam itu, setiap manusia itu, tak kiralah sama ada beriman atau ingkar kepada Allah, tetap akan melakukan banyak dosa. Cuma apa yang membezakan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan golongan yang ingkar adalah taubat yang mereka lakukan. Orang-orang yang beriman, bila mereka melakukan dosa kepada Allah, mereka segera ingat dan mereka memohon keampunan daripada Allah dan bertaubat kepada Allah. Tapi sebaliknya, golongan yang ingkar, mereka memandang remeh terhadap dosa yang mereka lakukan. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang beriman, apabila mereka mengenang dosa yang mereka lakukan, mereka rasa ibarat seperti ada sebuah gunung yang hendak menghempak mereka. Tapi sebaliknya, golongan yang ingkar, mereka menganggap dosa yang mereka lakukan itu ibarat seperti lalat yang hinggap pada mereka. Yang mana suatu perkara yang remeh. Bagi golongan yang ingkar, mereka anggap dosa-dosa yang mereka lakukan ini benda yang remeh saja. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mungkin dosa tersebut dianggap remeh oleh orang lain, tapi dia sebagai orang yang beriman menganggap dia ibarat seperti dosa yang besar yang akan menghempapnya. Kerana dosa yang kecil yang dibuat secara berterusan, ia akan terkumpul dan boleh membawa kepada dosa yang besar di sisi Allah. Sebab itu Nabi banyak menyebutkan berkenaan dengan istighfar, berkenaan dengan taubat kepada Allah, supaya setiap kita yang berdosa ni, bila kita melakukan dosa kepada Allah, kita mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah maafkan dosa yang kita lakukan itu. Dan selepas itu kita pasti juga akan terus melakukan dosa. Dan kita kena sentiasa memohon keampunan dan kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Bukan hanya sekali saja taubat, tapi berulang kali sentiasa. Seperti mana kita sentiasa melakukan dosa, begitu juga kita kena sentiasa memohon keampunan kepada Allah dan sentiasa sentiasa bertaubat kepada Allah. Dalam hadis ni, Nabi menyebutkan, setiap daripada umatku akan diberikan dengan kemaafan, keampunan, melainkan golongan yang menzahirkan dosa mereka. Wa inna minal ijhar ay ya'malal 'abdu bil laili 'amalan. Dan di antara yang disebutkan sebagai golongan al-mujahirin ini adalah seorang hamba yang melakukan suatu amalan, suatu dosa pada waktu malam, ketika mana orang lain tidak melihatnya, tak tahu mengenainya. Summa yusbihu qad satarahu rabbuhu. Kemudian dia bangun pada waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutup kesalahannya itu. Tak ada siapa pun yang tahu. Fayaqulu ya fulan qad amiltul barihah kaza wa kaza. Kemudian dia pula yang menceritakan kepada orang yang lain, wahai fulan, sekejap ada masalah teknikal sikit. Baik, jadi orang yang melakukan dosa pada waktu malam itu dalam keadaan tak diketahui, tak dilihat oleh orang yang lain, tapi tiba-tiba keesokan harinya dia bangun pada waktu pagi, dia menceritakan pula dosa yang telah dilakukan kepada orang yang lain. Kita lihat balik hadis ni. Fayaqul ya fulan qad amiltul barihah. Wahai fulan, aku telah melakukan dosa ini. Dosa ini dan begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh.
sedangkan Allah telah menutup keaibannya tersebut. Fayabitu yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Lalu dia tidur pada waktu malam dalam keadaan Allah menutup keaibannya itu, dosa yang dilakukan, tapi kemudiannya pada waktu pagi dia sendiri menyingkapkan apa yang telah Allah tutup itu. Jadi ini golongan yang Nabi sebutkan, kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Setiap daripada umatku akan mendapat kemaafan, keampunan daripada Allah, melainkan golongan mujahirin, iaitu yang mereka menzahirkan dosa-dosa mereka, menceritakan kepada orang yang lain, sedangkan Allah telah menutup segala dosa dan juga aib mereka itu daripada pengetahuan orang yang lain. Mereka bercerita pada orang lain, mungkin disebabkan mereka berasa bangga dengan dosa tersebut. Kemudian kalau kita tengok dalam sebuah lagi hadis, jadi hadis ni pula ini berkenaan dengan golongan yang beriman kepada Allah yang ketika di dunia mereka melakukan dosa dan kemudian Allah telah menutup aib mereka itu, dan mereka juga tidak menyebutkan kepada orang yang lain tentang dosa yang mereka lakukan. Kemudian mereka istighfar kepada Allah, mereka memohon keampunan, mereka bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan segala dosa mereka. Berbeza dengan golongan yang mujahirin tadi, yang cerita kepada orang lain dosa yang mereka lakukan dengan penuh bangga, dan mereka tak istighfar dan bertaubat atas dosa yang mereka lakukan. Jadi itu golongan takkan dapat pengampunan daripada Allah. Sebaliknya dalam hadis ini Nabi sebutkan, innallaha yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu zamba kaza fayaqulu na'am ay rabb, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satarutuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafiru wal munafiqun fayaqulul ashhad haula'il ladzina kazzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Innallah yudnil mu'min, sesungguhnya pada hari akhirat nanti Allah akan mendekatkan orang yang beriman itu dengannya, fayada'u alaihi kanafah, lalu Allah menurunkan hijab ke atasnya, menutupnya, wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu zamba kaza, kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai mukmin, apakah engkau mengetahui dosa ini yang kau lakukan ini? Fayaqulu na'am ay rabb, lalu dia mengatakan, ya wahai Tuhanku, benar aku melakukan dosa ini. Hatta iza qarrarahu bizunubi, sehingga apabila dia mengakui dosa yang dilakukan itu, wa ra'a fi nafsihi annahu halaka, dan pada fikirannya dia menganggap
bahawasanya dia akan ditimpa dengan kebinasaan. Kerana Allah mengetahui dosa yang dilakukan. Qala, bila dia menyangka dia akan ditimpa kebinasaan, qala satartuha alaika fid dunya. Allah berfirman kepadanya, aku telah menutup dosa tersebut ketika di dunia dahulu. Aku telah menutup dosamu itu ketika di dunia dahulu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku akan mengampunkan, memberikan pengampunan kepadamu pada hari ini. Fayu'ta kitab hasanatih. Lalu diberikan dengan kitab catatan amalan kebaikannya. Jadi ini golongan yang beriman. Yang ketika di dunia, mereka melakukan dosa kepada Allah dalam keadaan tak diketahui oleh orang yang lain. Dan kemudian mereka memohon keampunan, mereka bertaubat kepada Allah. Dan pada hari akhirat nanti Allah akan tanya kepada mereka tentang dosa yang mereka lakukan. Dan mereka mengakuinya. Dan bila Allah tanya tu, mereka ingat mereka akan ditimpa dengan kebinasaan. Tetapi Allah menyatakan, dulu ketika di dunia, Allah telah menutup aib dosa yang mereka lakukan itu. Dan kemudian Allah akan memberikan pengampunan kepadanya pada hari akhirat nanti. Ini berbeza dengan golongan yang berbangga melakukan dosa secara terang-terangan tanpa ada rasa menyesal, tanpa memohon istighfar kepada Allah dan tanpa bertaubat. Bahkan berterusan melakukannya secara terang-terangan itu. Ataupun melakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian hanya menceritakan kepada orang yang lain tentang perkara tersebut. Wa ammal kafiru wal munafiqun fayaqulul ashhad haula'il ladzina kazabu ala rabbihim. Adapun golongan yang kafir dan golongan yang munafik, maka para saksi pada hari akhirat nanti akan mengatakan haula'il ladzina kazabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Itu golongan yang kafir, golongan yang munafik yang melakukan dosa dan mereka tak malu dengan perkara tersebut. Jadi segala saksi yang melihat perkara itu, yang mendengar tentangnya akan mengatakan inilah orang-orang yang berdusta kepada Tuhan mereka. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah laknat daripada Allah itu akan menimpa orang-orang yang zalim. Jadi sebab itu bila kita menyebutkan doa dalam hadis ni, Nabi nyatakan Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, tutuplah keaibanku. Itu sama ada melibatkan aurat yang fizikal kita ni yang dapat dilihat oleh orang lain, ataupun segala dosa yang kita lakukan, segala kelemahan kita, aib kita yang mana kalaulah manusia tahu apa yang kita lakukan, tentulah kita ni akan dipandang hina di mata manusia. Jadi kita mohon kepada Allah, supaya Allah menutup segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan kita juga mesti berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Kita hendaklah sentiasa memohon keampunan kepada Allah. Hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang kita lakukan. Allah menyebutkan dalam surah 3 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم dan bersegeralah kamu semua kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada syurga yang luasnya seluas petala langit dan bumi ini. U'iddat lil muttaqin, telah disediakan ia bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka ketika senang dan ketika susah. Wal qaziminal ghaiz, dan orang-orang yang dapat menahan kemarahan mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan kemaafan kepada manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah dia sayangkan orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Wallazina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji ataupun menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka memohon keampunan bagi dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampunkan dosa melainkan hanyalah Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan dosa yang telah mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu tentang itu adalah suatu perbuatan yang dosa dan juga maksiat kepada Allah. Jadi ini yang membezakan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik. Yang mana orang-orang yang beriman, mereka juga melakukan dosa, melanggar perintah Allah, tetapi mereka segera ingat kepada Allah dan sentiasa memohon keampunan kepada Allah. Sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebaliknya golongan yang ingkar, sebahagian mereka berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan berterusan melakukan dosa tersebut tanpa memohon keampunan dan juga bertaubat kepada Allah. Dosa yang juga disebut sebagai suatu aurat, satu keaiban yang kita mohon kepada Allah supaya ia ditutup Allah. Dan Allah seperti mana dia memerintahkan supaya kita menutup aurat fizikal kita ni, dia juga memerintahkan supaya kita menutup aurat ataupun aib orang yang lain. Allah menyebutkan dalam surah 49 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kamu semua kebanyakan daripada sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni its, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Itu sangkaan buruk kita kepada orang yang lain, ia merupakan suatu dosa kita kepada Allah. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip-intip dan mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah seorang kamu suka untuk dia memakan daging saudaranya yang telah mati, maka tentulah ia akan membenci perkara tersebut. Seperti mana kamu membenci untuk memakan daging daripada mayat saudara kamu yang telah meninggal dunia, maka begitu jugalah sepatutnya kamu membenci untuk mengumpat tentang mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah menyebutkan tentang dosa yang kita lakukan terhadap orang yang lain. Itu antaranya adalah dengan kita bersangka buruk kepadanya. Dan kemudian kita mencari-cari aibnya, mengintip-ngintipnya. Dan kemudian kita mengumpat tentangnya. Sedangkan ini semua merupakan dosa-dosa yang besar di sisi Allah. Yang mungkin kita anggap sebagai kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah, ia merupakan dosa yang besar. Sebab ia melibatkan hak orang yang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, dia lebih mudah untuk Allah berikan kemaafan dan juga pengampunan. Berbeza dengan dosa kita kepada orang yang lain, kita perlu untuk mengembalikan hak mereka ataupun memohon kemaafan daripada mereka. Dan Allah menyebutkan di hujung ayat ni, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Peliharalah diri kamu daripada melakukan larangan-larangan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu dia Maha penerima taubat terhadap dosa yang kamu lakukan. Rahimun, lagi Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di sini antara yang disebutkan di sini adalah perintah supaya la tajassasu, iaitu jangan mengintip-ngintip, mencari-cari aib ataupun kesalahan orang yang lain. Kemudian dalam sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmizi, kalau kita lihat tajuk yang diletakkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya, Babu ma jaa fi ta'zimil mu'min, bab pada memuliakan seorang yang beriman itu. Jadi hadis yang diletakkan di sini adalah berkenaan dengan jangan mencari-cari aib ataupun aurat orang yang lain. Ani ibni Umar, daripada Ibnu Umar, qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'in faqal
ya ma'syara man qad aslama bilisanih wa lam yufdil iman ila qalbih la tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu baginda menyampaikan peringatan, menyeru dengan suara yang kuat yang tinggi. Kata baginda, ya ma'syara man qad aslama bilisanih wa lam yufdil iman ila qalbih. Wahai sekalian orang-orang yang telah mengucapkan keislaman melalui lidahnya, tetapi iman belum lagi masuk ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Janganlah kamu menyakiti kaum muslimin dan kamu menghina mereka. Wa la tattabi'u awratihim. Dan janganlah kamu mencari-cari aurat mereka. Dan janganlah kamu mencari-cari keaiban mereka. Ini yang kita sebut sebagai aurat ma'nawiyah tu. Itu aurat yang suatu keaiban yang bukan sekadar merujuk kepada aurat yang luaran semata-mata, tapi merujuk kepada keaiban yang ada pada kaum muslimin. Mungkin dari segi perbuatan yang dilakukan, yang mana jika diketahui oleh orang lain, ia akan berasa malu dan berasa tersinggung dengan keadaan tersebut. Nabi nyatakan wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kamu mencari-cari aurat mereka, aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, maka sesungguhnya siapa yang mencari-cari aurat keaiban saudaranya yang muslim, tatabba'a Allahu auratahu, nescaya Allah akan mencari-cari auratnya, keaibannya. Allah akan membongkarkan aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, dan siapa yang Allah mencari-cari, Allah nak membongkar auratnya, keaibannya, yaftahu walau fi jawfi rahlihi, nescaya Allah akan membongkarnya walaupun dia sedang berada di tengah-tengah rumahnya. Jadi ini suatu amaran daripada Nabi terhadap kaum muslimin supaya janganlah menyakiti kaum muslimin yang lain, supaya janganlah menghina mereka dan janganlah mencari-cari keaiban mereka, khususnya bila ia melibatkan dosa mereka, dosa peribadi mereka dengan Allah. Tak boleh untuk seorang itu, jika dia tahu seorang itu melakukan dosa kepada Allah dan tak melibatkan kepentingan orang lain, melibatkan kepentingan awam ni, dia pergi hebohkan pula tentang dosa tersebut. Itu dia telah membuka keaiban ataupun aurat saudaranya yang muslim. Dan jika dia suka dengan perbuatan tersebut, suka untuk menceritakan keaiban muslim yang lain ni, nescaya Allah akan membuka keaibannya nanti. Walaupun keaiban tersebut Nabi nyatakan dalam keadaan dia sedang berada di tengah-tengah, di dalam rumahnya. Jika Allah nak membongkar keaibannya, Allah bila masa, di mana-mana sahaja Allah akan menyebarkan keaibannya, seperti mana dia sebarkan keaiban orang lain. Dalam sebuah lagi hadis, anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Daripada Salim, bahwasanya Salim menyebutkan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu ia merupakan saudara kepada muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tak boleh untuk menzaliminya dan tak boleh untuk menyerahkannya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhi, dan siapa yang sentiasa menunaikan hajat saudaranya, dalam matan yang lain disebutkan siapa yang sentiasa memberikan bantuan kepada saudaranya, kana Allahu fi hajatih. Allah akan sentiasa menunaikan hajatnya. Allah akan sentiasa memberikan pertolongan kepadanya. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang melepaskan kesusahan daripada seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Nescaya Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim itu, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Di hujung hadis ni Nabi menyebutkan berkenaan dengan siapa yang menutup keaiban seorang muslim itu, Allah akan balas dengan perbuatan yang sama, iaitu Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Jadi sebab itu, jika kita mengetahui seseorang melakukan suatu dosa ataupun kesalahan yang ia merupakan aib bagi dirinya, tak boleh untuk kita menyebarkan perkara tersebut. Dan kita yang mengetahui ini, kita ada tanggungjawab untuk memberikan nasihat kepadanya, memberikan nasihat supaya dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi tak perlu untuk kita menyebar luaskan keaibannya. Tapi jika dosa yang melibatkan kepentingan awam, itu ada perbezaan di situ. Itu pun tak boleh dengan cara kita menghinanya secara fizikal dan sebagainya, memberikan gelaran yang pelbagai kepadanya. Dan dia ada salurannya yang tersendiri jika ia melibatkan kepentingan awam. Tapi dosa peribadi yang dia lakukan tak boleh untuk kita sebarkan. Ketika zaman Umar, satu hari Umar jalan-jalan dengan Abdul Rahman bin Auf, dan kemudian mereka lalu di sebuah rumah, dan di luar tu mereka mendengar perbualan penghuni rumah tersebut, dan mereka mengetahui daripada kata-kata penghuni rumah tu bahawa mereka ni sedang meminum arak dalam rumah tu. Ketika ni Umar dan juga Abdul Rahman bin Auf berada di luar daripada rumah tu. Jadi Umar bertanya kepada Abdul Rahman, apakah pendapat Abdul Rahman berkenaan dengan perkara ni? Abdul Rahman mengatakan, kita kena tinggalkan kerana mereka melakukan dosa ni dalam rumah mereka. Dan jika kita pergi nak mengintip pula dan sebagainya, kita juga telah melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau orang yang melakukan dosa secara senyap-senyap dan tak diketahui oleh orang yang lain, jadi tak boleh untuk kita menyebarkan perkara tersebut. Kalau kita ada di situ, maka kita ada tanggungjawab untuk kita tegur mereka lah. Tapi tak boleh untuk kita sebarkan perkara itu. Ataupun kita mengintip-ngintip. Kita sengaja tunggu untuk lihat jika dia buat dosa ataupun tidak. Itu pun dilarang juga oleh Allah. Wala tajassasu tadi. Janganlah kamu mengintip-ngintip, mencari-cari keaiban seorang Muslim itu. Baik. Jadi pagi ini kita lihat bahagian yang seterusnya daripada hadis ini, iaitu doa yang Nabi mohon kepada Allah
Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah auratku, iaitu aurat fizikal kita ni, ataupun melibatkan aurat keaiban kita, perkara yang kita malu jika diketahui oleh orang-orang yang lain. Dan siapa yang menutup aurat itu merupakan perintah yang Allah perintahkan ke atas orang-orang yang beriman. Bukan sekadar menutup auratnya semata-mata, tapi juga menutup keaiban orang yang lain. Kerana golongan yang sebegini, Allah akan balas balik perbuatan mereka dengan menutup aurat mereka ataupun keaiban mereka pada hari akhirat nanti. Baik, jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung bahagian yang seterusnya daripada hadis ini dalam kelas akan datang. InsyaAllah. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa ke? Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Quran tadi dan daripada hadis yang kita baca pada pagi ini. Dan mudah-mudahan dapat kita ambil, dapat jadikan perintah Allah dan juga perintah Rasul ini sebagai suatu perkara yang kita benar-benar melaksanakannya, iaitu untuk kita menutup aurat kita, aurat luaran kita ni, dan juga kita menutup keaiban orang yang lain. Seperti mana kita mohon Allah menutup aurat ataupun keaiban kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.